Yang ni umpama masa. Cari tengah ni, dia umpama masa. Dan Nabi diutuskan ni, Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad. Muhammad ni Nabi yang ujung. Dan bila Nabi yang ujung, masa pun ujung. Maka baki kehidupan di alam ini, baki wujudnya alam ini hanya tinggal banyak ni. Sikit lah. Ini masa daripada Allah cipta alam ini sampai sini. Ini habis. Sini tak ada akhirat lah. Nabi diutuskan ujung alam, ujung kehidupan alam, ujung wujudnya alam. Rasulullah SAW. Nabi dah ujung, kita lagi ujung. Kita dah dekat. Tetapi Allah senang amat, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kita semua. Bila kita diutus, kita dibangkitkan, dilahirkan di akhir ini, maka kitalah umat Nabi yang lebih memahami tentang maksud dan juga hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Itu yang pertama, bagus kita faham hadis Nabi lebih. Yang kedua, ini risau sikit. Kitalah umat yang dipilih oleh Allah untuk hadapi apa yang Allah telah takdirkan. Yang ketiga, kalau kita selamat, terbaik, digandakan pahala. Seperti Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ibadat di zaman fitnah ini, dia 50 kali ganda digandakan. Sahabat tanya Rasulullah, 50 ganda tu di kalangan mereka ke? Tak, di kalangan kamu, kata Nabi. Sahabat Nabi sembahyang subuh sekali, kita di zaman fitnah buat juga ibadat 50 kali solat. Jadi ganda 50. Kerana susahnya orang nak ibadah dengan khusyuk, dengan ikhlas, hati nak tawajuh dengan Allah, bukan senang. Allah senang. Tetapi tetap sahabat lebih mulia daripada kita lah. Sahabat Nabi SAW. Cuma gandaan pahala. Okey ya. Walaupun gandaan pahala, pada hakikatnya kita tak dapat nak lawanlah pahala as-sahabah Nabi SAW. Cuma nak sebut kata banyaknya pahala di akhir zaman. Kenapa? Susahnya nak ibadah, susahnya nak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sampai Nabi kata, zaman ni Nabi kata apa? Ada satu hadis Nabi. Hadis ni ada dalam kitab karangan Imam Ibn Kathir berkenaan dengan hari kiamat. Imam Ibn Kathir dia karang satu kitab ni, hari kiamat ni, banyak alamat kiamat dalam tu dia letak. Kiamat kecil dan kiamat besar. Okey. Allah senang Muhammad. Dalam tu ada satu hadis saya baca. Allah senang Muhammad. Nabi kata apa? Akan datang satu zaman yang penuh wahara, fitnah. Macam zaman kita lah ni, celaru semuanya maksudnya. Bila datang zaman tu, bila orang lalu di depan kubur kata Rasulullah, orang akan kata macam ni, untunglah mereka mati dah, mereka tak bertengkar macam kita. Bertengkar, berkelahi. Nabi sebut semua lah hadis. Nabi sebut semua lah hadis. Ini realiti. Kita akan kata apa? Untungnya daripada mati dah. Allah senang. Mereka selamat, tak macam kita. Kita tengok lah ni macam-macam, susah kita lah ni. Mereka mati, selesai dah mereka, selamat dah mereka. Allah senang. Dan kata Nabi SAW, orang akan sedih dengan kelahiran. Orang akan gembira dengan kematian dan orang akan sedih dengan kelahiran. Itulah akhir zaman, itu alamat kiamat juga. Dan itu termasuk tahawulat. Itu termasuk taghayyurat. Itu termasuk mutaghayyirat, iaitu apa? Perubahan trend ataupun perubahan dari segi sikap kefahaman manusia. Kefahaman manusia berubah. Dulu mati ni orang rasa sedihnya mati. Lah ni siapa mati orang kata mati dah, selamat dia daripada fitnah akhir zaman. Soalnya gembira pula dengan kematian. Siapa lahir dah ni orang kata apa? Allah, macam mana budak ni yang besar ni? Allah pun budak-budak tak ada kontrol lah ni. Tambah mengaji online pula, tapi sekolah pening pula ni. Macam mana nak buat ni? Ke depan macam mana? Seorang orang sedih dengan kelahiran. Nabi diutuskan tujuan dia untuk membaca ayat-ayat ditakwilkan oleh Allah sedang ulama kita, iaitu maksudnya Nabi datang nak baca tentang kiamat. Kamu dah hampir kiamat. Kiamat akan ini, kiamat akan ini. Sebenarnya membaca tentang alamat kiamat ini dia termasuk agama, kerana apa? Nabi-nabi terdahulu dah baca. Nabi-nabi terdahulu dah peringat dah. Nabi Musa peringat umatnya. Nabi apa lagi, Nabi Nuh peringat umatnya peringat apa? Jaga-jaga kamu, akan datang Dajjal. Fitnah dah sangat dahsyat. Jaga-jaga kamu. Kalau kita membaca fitnah ataupun hadis akhir zaman, sejak Allah ciptakan Adam sampailah kiamat, waktu yang paling besar ujian untuk manusia adalah waktu muncul Dajjal. Firaun tu macam 10-20% saja. Firaun, Namrud, Qarun, syaitan, iblis, jin, mereka tunggu Dajjal. Kerana inilah ketua paling besar sekali. Orang kafir yang mereka menyembah syaitan, mereka menunggu Dajjal. Bahkan mereka tak duduk saja, mereka berkhidmat pada Dajjal dan syaitan. Buat program tu, buat sistem ni, buat itu supaya orang ikut dia, supaya orang syahwat, supaya orang mula-mula tinggal agama sikit demi sikit. Sampai Nabi kata, kamu akan ikut Yahudi Nasrani, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Ini hakikat realiti. Ada orang kita baca mungkin dia marah ni, apa kau cakap macam ni? Ni zaman lah ni kena macam tu. Tak.
Kita fahami zaman bukan dengan zaman ini, kita fahami zaman dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Kamu akan ikut Yahudi Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ini boleh dimaksudkan banyak. Kalau sejengkal maksudnya kecil ya, pendek. Sehasta maksudnya besar lagi, sehasta panjang ni. Masuk insyaAllah. Dah berhenti dah. Sampai insyaAllah boleh okey, okey 8 insyaAllah. Okey, jadi dhira' iaitu hasta. Seolah-olah dulu ni orang nak ikut Yahudi ni sikit-sikit saja, sejengkal-sejengkal saja, tak ikut sangat lah, maksudnya langkah tak nak ikut tu sikit Tapi semakin akhir zaman orang ikut Yahudi ni sampai tahap makin mendekati Yahudi Nasrani, makin terima Yahudi Nasrani. Dulu orang kata, "Oh ini pahaman Yahudi jangan. Oh ini Nasrani jangan. Oh ini orang kafir yang buat jangan ambil." Lah ni lain. Oh kita ini ikut. Sampai Nabi kata apa? Dia masuk lubang bewak pun kamu ikut. Bukan kamu ikut sikit-sikit, makin lama makin banyak. Bahkan kita tengok dia masuk lubang bewak, kita ikut sama. Apa masuk lubang bewak? Banyak maksud. Di antara maksud lubang bewak adalah penuh kegelapan. Bila kita terima saja sistem mereka, terima saja pahaman mereka, terima saja trend mereka dan cara hidup mereka, kita akan mula hanyut. Kita akan mula nampak agama ini macam mundur, agama ini tak ada apa-apa. Mula akan nampak mereka besar. Akhir syaitan akan sesatkan orang tu dan dia mati dalam su'ul khatimah, mati dalam Islam, na'udzubillah. Bahaya. Yang kedua apa maksud lubang bewak? Lubang bewak kata ulama, lubang yang ada pintu masuk tak ada pintu keluar. Siapa mula ikut Yahudi Nasrani, mula ikut sikit-sikit mula-mula ikut sikit, lepas tu banyak sikit, lama-lama masuk dalam lubang bewak. Bila masuk lubang bewak, dia tak akan tinggal Yahudi Nasrani. Bagi dia ini yang terbaik. Allah senang amat. Ini cara kami, kata dia. Kami nak ikut orang ni. Dan dia tak peduli agama kata apa, tak peduli peringatan Rasulullah SAW. Maksud dia siapa ikut Yahudi Nasrani di akhir zaman, dia payah nak keluar, payah nak tinggal. Dia akan terikat, dia akan dipaksa untuk diterima. Allah senang. Itu dan ini macam-macam. Kita boleh kias dengan apa saja isu yang ada. Artis kalau kait dengan Freemason, kalau berkait dengan dia panggil orang-orang yang mereka itu penyembah syaitan, yang sedang berkhidmat Dajjal dan syaitan, yang mereka itu sedang mencatur dunia ini, orang jahat lah, orang baik. Banyak hadis dalil daripada Nabi SAW. Allah SWT. Bila kita terikat, contoh jadi artis dan jadi ahli mereka, ya mereka sponsor kamu, ya nama kamu akan cepat besar, kamu akan cepat masyhur, kamu punya grup media yang terbaik dia akan bagi. Maka bila kamu dah naik, tiba-tiba kamu nak masuk Islam, kamu akan dibunuh. Tiba-tiba kamu nak berubah, kamu nak stop pada menyanyi, menarik manusia kepada kesesatan, kamu akan ditangkap, mungkin dibunuh, anak kamu dia tangkap. Siapa terikat dengan Yahudi Nasrani, payah nak tinggal. Dapat daripada pegang habis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah senang. Dan apa lagi maksud lubang bewak? Lubang bewak ni adalah lubang yang penuh dengan bangkai dan busuk. Siapa yang ikut Yahudi Nasrani, Allah senang, hidup dia dalam keadaan sangat buruk, sangat busuk, tetapi dia kata itu yang terbaik. Na'udzubillah min dzalik. Dan apa maksud lagi? Tak tahu benar dan salah. Bila masuk lubang bewak kelam, tak nampak betul, tak nampak salah. Salah tak nampak salah, betul tak nampak betul. Mungkin dia nampak yang betul itu salah, salah itu betul. Ini akhir zaman, fitnah akhir zaman. Jadi yatlu alaihim ayatihi, Nabi datang untuk apa? Baca ayat dia, tanda-tanda, alamat. Yang kedua, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Nabi mai untuk apa? Yuzakkihim, untuk bersihkan mereka. Nabi ajak kita macam nak tinggal fahaman yang salah, bagaimana untuk bersihkan jiwa kita dari syirik, bersihkan jiwa kita. Yang ketiga, Allah SWT yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Allah, tujuan Allah utuskan Rasulullah adalah untuk membaca kitab, itu Quran, wahyu Allah. Yang keempat, Allah SWT wal hikmah. Hikmah ni apa? Hikmah adalah sunnah Nabi SAW. Dan empat-empat ni kita akan ambil berat. Yang pertama alamat kiamat. Yang kedua, ilmu pembersihan jiwa, dekatkan diri pada Allah. Bagaimana hati nak bergantung pada Allah, tak bergantung satu selain Allah SWT. Allah SWT. Kita boleh ambil ubat, tapi kita tak bergantung pada ubat. Ubat asbab, kita tidak meninggalkan sebab, tetapi kita bergantung pada yang menjadikan sebab. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faham macam tu? Ubat sebab, kita tak meninggalkan sebab. Sebab alam dunia alam asbab, tetapi kita tidak bergantung pada sebab, kita bergantung pada yang menjadikan sebab. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah SWT. Sebab hanyalah diambil, diguna, dipakai. Sebab alam di dunia ya, Allah kata apa? Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan tiap-tiap satu itu sebab. Ni alam dunia alam asbab. Nak bakar kena guna api, nak potong kena pisau,
nak lega, ambil ubat. Tetapi bukan bergantung pada ubat, bergantung pada yang menyembuhkan kita, Allah SWT. Allah SWT. Ada orang makan Panadol contoh, makan Panadol mesti hilang. Rosak akidah dia, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Dia nampak sesuatu boleh bagi bekas. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesuatu atau makhluk ini tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat melainkan dengan izin Allah SWT, kehendak Allah SWT.